Kita dah masuk fasal yang ke-16, kitab Risalatul Murid, kitab tasawuf daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maksudnya itu para ahli suluk mestilah senantiasa berbaik sangka kepada Sang Pencipta yang Maha Mengetahui. Dialah Allah yang senantiasa membantu dan memelihara kamu. Yakinlah bahawa tiada tempat bergantung selain kepada Allah. Dia yang mencukupi dari segala makhluk. Allah ni Khalik, yang menciptakan semua makhluk. Jadi kita bergantung, pergantungan kita hanya kepada Allah. Apa maksud tawakal? Serah. Apa maksud dia berserah? Berserah pada? Jadi Allah ni apa dia? Yang membantu kita semuanya Allah. Tawakal ni ramai orang yang tidak mengerti. Dia daripada perkataan sama juga, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dialah yang membantu. Wakil, tawakal, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, kan? Jadi perkataan tawakal ni kita serah semuanya pada Allah. Tiada tempat bergantung selain kepada Allah. Dia yang mencukupi dari segala makhluk. Dia yang boleh memberi manfaat. Dia yang boleh beri mudarat. Macam saya ada sebut tempoh hari ada kuliah lagi satu, baca kitab. Dia yang beri manfaat, dia yang beri mudarat. Jikalau ia datang sendiri, tetapi bukan dicari. Contoh, ada nak masuk. Contoh apa? Datangkan mudarat, pergi terjun daripada tingkat 12. Mati tak? Belum tahu lagi. Otak tak betul, kaki patah, pipi terselio. Pipi terselio. Macam mana pipi terselio? Tak cantik lah, tak handsome lah muka kan. Itu dia. Mudarat tak? Mudarat lah. Itu mencari. Itu yang takdir yang dicari. Sebab itu dosa besar. Orang kata jangan tangan basah-basah, jangan pegang switch current. Saja tangan basah-basah nak test. Itu kau cari. Itu yang kau cari mudarat. Ia datang sendiri, ia adalah satu musibah untuk naikkan darjat seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Ia adalah satu balak untuk menyedarkan hamba-hamba yang ingkar pada Allah. Ya. Buangkanlah perasaan takut susah di dalam dada. Bergantung sepenuh kepada manusia. Buangkan pergantungan kita pada manusia. Terlalu gusar terhadap rezeki dan ketentuannya. Jadilah orang yang benar-benar yakin kepada Allah. Niscaya dialah yang akan membantu kamu. Jadi ramai di antara kita sebenarnya, kita ni takut susah. Memang ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah ada sebut maksud ayat itu, kamu akan diuji dengan kelaparan, kekurangan harta, dengan anak, kehilangan anak. Begitulah maksud ayat itu. Jadi itu semuanya macam Nabi SAW sebut, aku takjub dengan orang yang beriman ini. Takjub kerana apa? Takjub kerana apa? Kerana dia terpijak duri, itu ada manfaat untuk dirinya, dinaikkan darjatnya. Dia ada kena musibah, dinaikkan darjat. Tapi kita kena redha pada Allah. Ya, bukan mengeluh. Macam Nabi SAW ditimpa satu musibah yang ditahan berat, kerana Nabi ingin sangat anak lelaki. Nabi mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Ibrahim, daripada isteri Maryam atau Maria Al-Qibti, orang Mesir. Dihadiahkan kepada Nabi sebagai isteri. Mendapat anak lelaki, cantik pula tu isteri Nabi yang ini. Anak lakinya meninggal. Kemudian Nabi menangis. Nabi SAW menangis. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kau menangis? Kata Nabi apa? Maksud Nabi itu, mata mengeluarkan air tetapi mulut tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhai Allah. Maksudnya tu, kita boleh menangis. Kita orang yang ada perasaan, tapi tidak mengeluarkan kata-kata, kenapalah engkau buat macam ni, kan mak dah cakap. Orang tu dah meninggal, bacalah doa untuk anak, kan? Aku dah kata jangan pergi pancing, semalam ribut taufan, kau nak pujuk kalau, kau tak, kalau ini bahaya. Perkataan kalau ini bahaya. Ia seumpama
kita tidak redha dengan takdir yang telah Allah tentukan. Semua ada sebabnya. Sebab tu ada ayat Al-Quranul Karim, Allah sebut wasbir, maksud ayat tu, dan bersabarlah dengan ketentuan Tuhanmu atas padamu. Kerana apa? Kamu semua dalam penglihatan kami. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Wasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah dengan ketentuan Tuhan kamu, fa innaka, kerana sesungguhnya kamu bi'ayunina, dalam penglihatan kami. Allah melihat kita. Jangan sampai Allah tidak lihat kita. Kita senang di dunia, tapi kita jauh daripada Allah, nescaya kita semakin diseksa di neraka. Terlalu gusar terhadap rezeki dan ketentuannya, mengeluh, takut mengeluh. Nabi SAW, kita risau sangat rezeki ni macam mana. Bangun pagi, orang Singapura lah, orang Singapura selalu bangun pagi, ingat, alamak, macam mana nak bayar bil. Ini hidup tak berkat, orang kata. Hidup tiada keberkatan, 24 jam fikir bagaimana hendak hidup di dunia. Apabila kita senantiasa berfikir bagaimana hendak hidup di dunia, setiap masa, hampir setiap detik kita fikir itu saja. Nak makan apa, nak beli apa, nak bayar bil macam mana. Itu saja kita fikir. Tidak ada apa-apa. Sibuk pergi online, asyik shopping. Maka itu tanda hidup tiada keberkatan. Dan Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis ini, seseorang itu apabila dia buka matanya pada waktu pagi saja, dan dia fikirkan tentang, risau tentang itu, risau tentang ini, dunia punya hal, maka akan dipertontonkan, dicap kefakiran pada wajahnya. Apa semua tak cukup, apa semua tidak cukup. Hidup tiada keberkatan. Jadi kita perlu, orang Singapura ni, terutamanya orang Singapura, perlu benar-benar menghayati ajaran tasawuf ataupun tazkiyatun nafs. Kerana ramai yang belajar fiqh sekarang tetapi tidak belajar tasawuf. Semuanya perlu sama saja, tauhid, fiqh dan tasawuf. Tasawuf ni lah adalah jalan yang benar-benar untuk menuju kepada Allah. Jadilah orang yang benar-benar yakin kepada Allah. Kan ada ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sibuk cari dunia, sibuk cari harta benda, sibuk bekerja, sibuk saja. Solat, saya solat, ustaz. Itu solat tak perlu nak dibanggakan, solat 5 waktu ni. Itu wajib. Siapa yang perlu makan, memang perlu solat untuk tanda bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak makan pun bersolat. Ini pula orang yang perut besar-besar, lagi perlu bersyukur pada Allah. Jadi sibuk cari dunia, sehingga kan apa? Baru dia tersedar bila qabr, kubur, di dalam kubur liang lahat, baru tersedar, menyesal tidak sudah. Faham? Apabila hidung sudah mencium bau tanah, barulah dia menjerit nama anak, nama isteri atau nama suami, nama ibu atau bapanya, menyesal dan tidak ada kembali lagi. Kan ada lagu Rabbani kan, pernah nyanyi kan? Setiap insan Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Dunia yang fana, apa itu dunia yang fana? Dunia yang fana ini semuanya tidak ada, dunia ni akan hancur. Hanya Allah saja. Terdengar sayup, surah dibaca, sayunya alunan suara, cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Terdengar sayup, surah dibaca. Itulah roh yang apabila sudah meninggal, dia dengar sayup-sayup, seorang baca, dia nampak siapa yang baca. Kemudian dia antara orang-orang yang tidak
tidak mungkin yang ingkar pada Allah, cemas di dada, lemah tak bermaya. Barulah terbuka hijab di depan mata, baru nampak malaikat munkar dan nakir datang dengan mata yang biru. Biru bukan biru cantik Tahu biru macam mana tak? Biru mata biru api, tak tahu, meninggal baru tahu. Saya tak pernah nampak. Tak pernah nampak munkar dan nakir. Baik, jadi firman Allah dalam surah Hud ayat 6, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Wa ma min dabbatin fil ardi, tiada sesuatu pun binatang yang melata, maksudnya itu di atas muka bumi ini, illa, kecuali 'alallahi rizquha, Allah telah tetapkan rezekinya. Semuanya Allah sudah tetapkan rezeki. Apa yang kita nak risau? Oh, perlu usaha Ustaz? Usahalah. Nak duduk rumah 5 bilik, usaha. Seorang itu akan dapat apa yang diusahakan. Jikalau tidak dapat, itu adalah ujian daripada Allah. Dia akan dapat lebih baik di akhirat. Apakah syarat untuk orang dapat, contohlah berjaya, dapat rumah 5 bilik, rumah banglo ni, usaha yang keras? Apakah itu syaratnya? Kalau syaratnya usaha yang keras, memang kalau nak rumah banglo, kena usaha keras. Maka Bangla, orang-orang Bangla yang tempat dormitory itu semua, ada orang semua dapat rumah banglo tempat Singapura. Semua tinggal tempat St. Patrick's Road, tempat Bukit Timah. Usaha keras siang malam. Ada yang tidak perlu usaha banyak pun. Online, rumah kondo. Online, rumah banglo. Online, dah sibuk online, dalam kubur. Terus meninggal. Terus dia offline. Ini kata-kata untuk menyedarkan lah, sibuk sangat tentang kerja ni kan. Dia sekurang-kurangnya 1 minggu sekali lah. Jadi hendak rumah banglo usaha, tapi janganlah sampai takdir itu di tangan kita. Sekadar usaha saja. Kerana Allah yang menentukan segalanya, semua sudah ditetapkan. Ada orang nak duduk rumah banglo, usaha macam nak gila, tipu orang sana, tipu orang sini, pecah amanah. Pecah amanah, tahu pecah amanah? CBT, Criminal Breach of Trust. Tahu tak perkataan amanah ini? Amanah ini perkataannya aman. Orang yang amanah tu, orang lain akan rasa aman daripada ni. Aman itu apa? Iman. Jadi orang yang beriman pasti amanah. Orang yang pecah amanah, keimanannya diragui. Itu yang kita kena study betul-betul. Kerana hendakkan dunia, tipu, pecah amanah, buat benda yang tidak jujur. Ini semua kawan makan kawan di tempat kerja. Ini semua antara perkara-perkara yang tidak membawa kepada keberkatan rezeki, dan dia rasa yang dia itu takdirnya dalam tangannya. Tidak, semuanya Allah yang tentukan. Sentiasa sibuk dengan jadual amalan yang dituntut daripada sibuk dengan rezeki yang dijamin. Allah tidak pernah melupakan hamba-Nya. Allah juga telah menyatakan rezeki hamba-Nya ada di sisinya. Allah hanya meminta kita beribadah kepadanya. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Daripada surah Al-Ankabut. Maksudnya itu, carilah, mintalah rezeki hanya daripada Allah, dan perhambakanlah diri kepadanya, kepada Allah, serta bersyukur. Jadi kita ni sebenarnya sepatutnya, ramai yang mengeluh. Ada ramai yang mengeluh, datang pada saya, beritahu tentang rezeki tidak cukup. Dulu dapat kurang, sekarang dapat banyak tapi rezeki tidak cukup. Ada yang abang-abang tempat luar tu pun tanya, macam mana? Jadi saya tanya satu saja. Ada solat 5 waktu? Ada. Ada istighfar sekurang-kurangnya 150 kali, 100 kali sehari. Tak ada lah, banyak tu. Banyak 100 istighfar. Nabi yang tidak ada dosa minta ampun,
bertaubat, menyatakan taubatnya. Ada riwayat kata 70, ada riwayat kata 100. Kita ni, dosa kita ni, kalau dizahirkan, mungkin Singapura ni boleh tenggelam. Dosa kita seorang. Dosa kita ni kalau ada bau, Allah hendak buka aib kita, bau kita tu akan busuk. Satu Singapura ni orang akan lari-lari, tutup pintu, tutup tingkap pasal busuknya bau. Kita ni istighfar 100 kali. Bagaimana istighfar? Apakah perlu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim? Tidak. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 100 kali tu tak sampai 5 minit lah. Bunyi 100. Facebook tengok sampai 2 jam 15 minit. Tidak ada rasa apa-apa pun Facebook. Mata makin sakit, tengok benda-benda banyak tak senonoh yang boleh mengganggu jiwa. Istighfar tak sampai 5 minit, 100 kali. Para ulama sudah menyebut dua amalan ini pada akhir zaman ini. Pada akhir zaman ini, dua amalan ini, hanya dua amalan ini je seorang itu membawa, mengamalkannya, dia akan hidupnya akan tenang dan aman. Apa itu? Yang pertama istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Yang kedua, perbanyakkan istighfar. Yang kedua, perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dua malam. Ya, itu dia, abang tu tanya, dia kata, saya tanya dia kata dia tidak istighfar. Kalau sudah tidak istighfar, surah Al-Waqiah jauhlah. Pelbagai cara untuk kita meminta Allah rezeki kita dengan pelbagai amalan. Ustaz, kita baca Waqiah untuk rezeki, salah tak? Itu antara usaha termasuk doa kepada Allah. Tetapi niatkan yang penting Allah. Kita bukan menuntut pada Allah, kerana Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak memungkiri janji. Allah telah sampaikan melalui kalam Nabi, lisan Nabi SAW, bahawa siapa, maksud hadis itu, seorang sahabat menyebut, siapa yang Nabi SAW berpesan, ajarkanlah isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu surah Al-Waqiah. Siapa yang baca surah Al-Waqiah, mengamalkan baca surah Al-Waqiah pada setiap malam, tidak akan fakir selama-lamanya. Fakir ni dia punya makam dia atas daripada miskin. Kalau orang kita cakap pok, pokai jadi pok. Jadi fakir tidak akan fakir selama-lamanya. Baca surah Al-Waqiah. Usaha kita minta kepada Allah, bukan tuntut. Yang masalahnya orang tuntut, ya Allah, tak ada rezeki. Ikhlaskan hanya kepada Allah. Kita baca surah Al-Waqiah, cuba tadabburkan surah Al-Waqiah. Itu antara usaha. Baru kita usaha yang lain. Itu menunjukkan yang Allah, kita minta pada Allah. Dia bukan usaha doa tawakal. Salah. Kalau usaha itu, kita meyakini bahawa usaha kita lah yang akan membuat kita berjaya. Sebenarnya tidak. Kita berdoa serah pada Allah, kemudian kita usaha dan kita tawakal. Doa, usaha dan tawakal. Jadi kemudian jika ada orang pula dia cakap zikir dia banyak, selawatnya banyak. Dulu waktu mula-mula selawat, mula-mula istighfar, mula-mula baca surah Waqiah, alhamdulillah rezekinya. Tapi sekarang makin teruk. Kenapa? Ada salah satu amalan juga, Nabi SAW, seorang sahabat datang pada Nabi SAW, mengeluh tentang nasibnya yang tidak berapa baik, kerana semua yang hendak diusahakannya itu tersekat. Jadi Nabi SAW menyebut, selepas azan subuh, solat sunat subuh, selepas solat sunat subuh, baca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Banyaknya ustaz, kau nak duit banyak? Usaha macam nak mati, sebut nama Allah tak boleh. Ini masalah orang kita.
Sekurang-kurangnya orang kafir tu, sekurang-kurangnya walaupun salah i'tikad mereka, mereka nak kaya, mereka keluarkan duit ribu-ribu pergi kuil. Kita guna je lisan, dapat pahala. Dapat pahala, timbangan pahala di akhirat nanti. Dua perkataan yang Allah cinta. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang berat di timbangan, khafifatan ala lisan, dan ringan di lisan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu ada modal? Tak ada. Lepas azan subuh, solat sunat subuh, kemudian baca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, disekat. Kerana apa? Saya tanya satu je selalunya. Ada pergi belajar agama seminggu sekali saja? Oh, tidak ada ustaz. Kau sebut nama Allah, kau tidak kenal Allah. Kau minta pada Allah tapi kau tidak kenal Allah. Bagaimana nak hendak mengenali Allah? Dengan ilmu. Sebab itulah siapa yang man akhira kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan ada? Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Itu hadis. Benar ke? Ada seorang sahabat, kalau tidak silap saya, sahabat ini bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab menjawab, kau fikir mudah begitu saja? Maksud Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi ini kata-kata daripada Nabi SAW. Ada hadis yang lain yang menyebut, Nabi SAW sebut, man akhira kalam la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah wa ya'lamuhu dakhalal jannah, dan dia berilmu dengan la ilaha illallah itu, masuk syurga. Apa dia berilmu dengan la ilaha illallah? Dia tahu Allah itu satu, dia tidak mensyirikkan Allah, dia hanya bergantung pada Allah, dia tidak mengharapkan selain daripada Allah. Wa ya'lamuhu la ilaha illallah. Ni cerita Melayu ni sekarang. Orang buat zina, tak bertaubat, kena langgar kereta, pam, la ilaha illallah, boom. Budak-budak, sebab itulah budak-budak sekarang banyak buat maksiat. Sebab cerita-cerita beginilah yang buat orang-orang jahil, orang-orang yang ingkar pada Allah, yang berangan-angan umpama orang Yahudi yang membuat Allah murka, tidak mau ikut ajaran Nabi Musa, kemudian buat kezaliman di atas dunia tetapi mengharapkan syurga. Ini ada para ulama sudah menyebut, jangan jadi seperti orang-orang begitu. Sebab itu belajar biar penuh. Man akhira kalam la ilaha illallah wa ya'lamuhu, dan dia berilmu dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Sebab tu disebut dalam khatib, atau bila khatib itu baca khutbah di atas mimbar, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu benar-benar sebagai orang Islam. Apa tu Islam? Salim. Islam menyerah. Serah apa? Serah semua pada Allah. Sebab itu orang yang menyerah ni orang Muslim. Tetapi apabila kita tidak menyerah pada Allah, kita menyerah pada manusia, kita bukan jadi hamba Allah, kita jadi hamba dunia. Dan kita apabila menjadi hamba dunia, itulah cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Cinta dunia itu adalah akar segala kesalahan. Dhanbun la yaghfiru. Ini semua hadis Nabi SAW. Dhanbun la yaghfiru. Dosa yang tidak diampuni. Hubbud dunya, cinta dunia. Jadi semua tengok, semua ada sanad dia begitu ini. Jikalau kita bukan orang Islam, kita bukan berserah pada Allah, kita bukanlah orang yang benar-benar menyerah. Orang yang benar menyerah pada Allah itu adalah orang Muslim, orang yang menyerahkan dirinya. Jikalau kita tidak menyerah pada Allah, kita menyerah kepada dunia, jadilah kita hamba dunia. Apabila kita menjadi hamba dunia, itulah punca segala dosa dan kesalahan, dan dosa yang tidak diampuni ialah cinta dunia. Faham ya? Baik. Tuntutlah rezeki hanya dari Allah dan perhambakanlah diri kepadanya serta bersyukur. Yang tadi saya sebut,
belajar sekurang-kurangnya mengenali Allah tu, belajar sekurang-kurangnya 1 minggu 1 kali belajar. Sebab apa rahsianya? Nabi SAW ada menyebut, man talaba ilman, man talaba ilm, siapa yang menuntut ilmu, takaffalallahu birizqihi, Allah akan mencukupkan rezekinya. Siapa yang menuntut ilmu seminggu sekali. Bukan kata saya tarik orang belajar dengan saya, tidak. Belajar, asal belajar sudah. Belajar alik betul ustaz, termasuk belajar juga. Belajar tasawuf, belajar alik betul, belajar fardu ain, itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi minta kepada Allah rezeki hanya dari Allah. Minta rezeki hanya dari Allah, dan perhambakanlah diri kepadanya serta bersyukur. Bersyukur bagaimana? Sudah mendapat satu rezeki itu, bersyukur itu, kalau siapa yang ada ibu, beri kepada ibu. Tanpa ibu, tanpa kita. Menunjukkan kita bersyukur kepada Allah kerana memberi kita rezeki. Dan disebabkan kita dapat rezeki itu, sebabnya apa? Kerana kita dilahirkan oleh ibu kita yang telah menjaga kita. Ibu tidak perlukan duit. Ibu tidak perlukan duit. Ibu perlukan, orang putih kata, it's the thought that counts. Kita ingat ibu. Ibu punya doa tu mustajab. Siapa yang ada ibu, dia tidak, dia pergilah makam Habib Noh ke, makam Habib Abdullah Al-Haddad ke, makam seluruh penusuk bumi, dia dah round makam. Wali-wali yang hidup, wali-wali yang mati, yang dah mati, dia dah round. Tapi ibunya, dia ingkar. Cakap dengan ibu. Tapi depan wali terhangguk-hangguk ni. Habib. Itu orang yang tidak diridai Allah. Tidak guna. Carilah wali mana pun. Tidak guna kalau ibu kita sendiri tidak redha pada kita. 101 bilion wali dalam dunia ini yang masih hidup, redha pada kita, doakan kita. Ibu tidak redha, habis. Dia macam di Singapura ni, semua dia skor 100, sekali English dia fail lah semua. Kan? English kau fail, macam mana kau nak berbual tempat luar? Nak bekerja di luar. Sekarang masih macam tu juga. Sekarang Mandarin, kalau fail. Yalah, of course lah. Dulu English kalau fail, semua fail, walaupun semua flying colours. Jadi bersyukur, tandanya bersyukur begitu. Isteri yang bekerja, sebenarnya isteri yang bekerja tu, ada isteri tak nak keluarkan duit, suami kasih bekerja. Suami kasih bekerja, isteri bantu suami. Tapi suami kena ingat, haram untuk suami, ini saya kena sebut, haram. Kena berapa kali ni cakap, kena tarik. Kalau haram itu boleh jadi kemuliaan juga, mulia. Tapi ni haram. Nak kena cakap betul-betul terang. Sebab apa haram suami? Kalau suami itu cakap dengan isteri, yang okey, yang ni I bayar rumah, ni you bayar api air, I bayar minyak kereta, you bayar kereta. Sebab you pakai banyak kereta. Bukan pakai banyak kereta, pakai satu kereta tapi banyak waktu dia pakai. I ada barang lagi nak kena bayar lah, I punya kereta lagi satu, ni semua ni. Siapa suruh kau beli kereta lagi satu? Kan? Kau dah tahu kau suami, kau tanggung semua. Melainkan isteri tu sendiri kata, okey tak apa, I tengok you kesian macam ini, tak apa, ni duit dapur I kasih sikit macam ini, I boleh tokok ni saja. Lepas tu I boleh bayar ni. Boleh. Itu boleh. Isteri dengan ihsan. Ingat, wanita yang buat begitu pasti akan dinaikkan darjat di sisi Allah. Tapi ingat, suami kalau minta, you gaji you lagi besar daripada I, you tolong I lah, suami kata kan. Haram. Haram kata orang Kelantan. Ya, haram, tidak boleh. Suami tidak boleh minta isteri. Isteri tu jutawan, suami tukang sapu, isteri magistrate. Pernah terjadi tak? Cuma dalam cerita P. Ramlee. Penarik beca. Isteri
magistrate, suami tukang sapu. Kemudian suami kata, tak cukuplah duit I nak bayar ni. Dia tahu isteri magistrate nak keruk. Contohlah, contoh. Tak boleh. Siapa suruh kau kahwin dengan magistrate? Kan? Sebab itu dalam Islam, especially, terutamanya mazhab Syafi'i, ada kafa'ah, kufu. Doktor sebaik-baiknya kahwin dengan doktor, magistrate sebaik-baiknya kahwin dengan magistrate. Diorang magistrate dengan magistrate, daripada tempat kerja sampai tempat atas katil, bangun tidur berbual pasal law je. Kalau magistrate kahwin dengan pelakon, clash lah. Dia ni punya gurau senda dia tak faham, yang magistrate pula gurau senda tak faham. Sama je, boleh clash. Ini kafa'ah. Dalam Islam ada. Yang Jawa kahwin dengan boyan ke dengan Jawa kau punya pasal, itu korang semua tempat Indonesia. Di Malaysia, Kelantan, kahwin dengan orang utara, itu ada clash juga tu. Sebab tu Kelantan dengan Mek Kelantan je. Dia ada kafa'ah. Yang paling penting sekali, Sayyid Syarifah kahwin dengan Sayyid. Ini jangan dipertikaikan. Sebab tu saya sebut tentang tukang sapu dulu. Saya tak mau sebut pasal Syarifah dulu. Pasal banyak orang kata, dia pun sama apa? Kita pun keturunan Nabi Adam. Kau bodoh apa? Nabi Adam itu Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya. Nabi Adam bapa sekalian manusia. Tapi Sayyid ini daripada keturunan Sayyidul Bashar, Sayyidul Rusul, Sayyidul Anbiya, manusia yang paling mulia, yang jikalau tidak diciptakan Nabi Muhammad SAW, menurut satu hadis, tidak diciptakan Nabi Adam. Dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tu Sayyid, ketua para pemuda fil jannah. Sayyidatina Fatimah tu ketua para perempuan-perempuan mukminah fil jannah. Sebab tu keturunan je nama Sayyid. Ada tempat Syarif, digunakan Syarif, mulia, Syarif, kerana orang-orang mulia. Tapi kita semua sama ustaz. Kita semua tidak ada, kan ada hadis Nabi, tidak ada orang yang Arab yang lebih tinggi daripada orang Ajam, orang apa semua, daripada orang yang kulit hitam, semua tidak. Yang paling penting takwa. Itu benar. Itu benar, orang yang paling dekat pada Allah adalah takwa. Tapi itu dah terkeluar ring dia punya berbual. Ini kita berbual tentang keturunan, bukan orang takwa. Takwa itu lain bab. Walaupun keturunannya mulia, tetapi dia tidak bertakwa, dia tidak termasuk daripada golongan Sayyid, walaupun namanya Sayyid. Kerana ini daripada surah Ibrahim, Nabi Ibrahim AS sebut, wa man tabi'ani fa innahu minni, dan siapa yang mengikuti aku, dia daripada golongan aku. Maka sama juga dengan para Sayyid atau Syarifah yang berketurunan mulia, tetapi tidak ikut keturunan cara Sayyidatina Fatimah Zahra, cara Nabi SAW, maka mereka bukan daripada golongan itu, tidak diakui. Dan itu disebut bukan oleh saya, oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad sendiri. Jumpa mereka yang buat engkar kepada Allah ni, yang masih buat maksiat, jangan cium tangan mereka, tetapi hormati mereka kerana darah Sayyid. Tapi jangan lebih hormat cium tangan mereka jika diketahui mereka tu buat maksiat. Tapi yang paling penting bukan menghina mereka, tetapi menasihati mereka secara diam-diam. Jikalau tidak mampu, doakan mereka. Kerana apa? Jikalau cucu kita, anak kita buat maksiat, orang lain hina, caci, kita sedih tak? Sedih. Apalagi Nabi SAW. Kerana Nabi SAW lah kita dapat Islam, kita kenal Allah, kita dapat nama Abdullah, kita dapat nama Abdul Rahman, kita dapat nama Sajad. Bukan Sajad. Kita dapat nama yang sedap-sedap lah, Fatimah, Aisyah. Kerana Nabi SAW. Kita tidak kenang budi ke? Kita tidak berterima kasih kepada Nabi SAW. Tanda terima kasih ialah apabila melihat keturunan Nabi SAW buat suatu dosa itu, kita menasihati mereka dan mendoakan mereka. Banyak cerita tentang itu. Para wali-wali Allah ini dapat naik darjat mereka kerana apa? Melihat yang Sayyid atau yang Syarifah yang ada buat dosa. Kerana mereka itu bukan maksum.
Mereka keturunan Nabi. Mereka bukan Nabi SAW. Mereka masih buat silap lagi. Jadi mereka perlu dibelai, dinasihati. Ya, keturunan Nabi SAW. Tapi apabila mereka betul-betul sudah ikut jalan Nabi, pasti mereka lebih cepat daripada orang biasa. Kerana mereka ada kemuliaan darah Nabi dan Fatimah Zahra di situ. Jadi itu keturunan Nabi, kafaah. Jadi yang syarifah ini perlu kahwin dengan sayyid. Bukan kerana apa? Salah satunya memang nasab seorang anak itu mengikut bapanya. Nasab seorang anak ikut bapanya. Kalau yang syarifah ini kahwin dengan Widorjo, jadi anak dia pun jadi Sudorjo bin Widorjo. Dia tidak ada sayyid lagi. Tidak ada Al-Habsyi, tidak ada Sagaf. Jadi itu salah satu daripadanya. Kemudian jikalau contohnya lah Sidorjo atau Widorjo ini, Sidorjo atau Widorjo ini orang yang soleh. Kemudian syarifah ni sudah lewat waktu untuk bernikah. Ni orang yang soleh. Kahwin jugalah. Kahwin juga. Nikah juga. Ditakuti. Ulama-ulama kita takut. Kerana jikalau sultan itu ada daulat, jikalau keturunan Rasulullah SAW itu ada kualat. Siapa yang buat zalim, siapa yang memaki, menghina, sedangkan keturunan Nabi SAW itu orang yang soleh ataupun baik, yang menjalankan tanggungjawab dengan amanah semuanya, takut orang itu ditimpa sesuatu bahaya. Kerana Nabi SAW ada menyebut tentang Sayyidatina Fatimah, kerana Nabi cinta Sayyidatina Fatimah Zahra. Dan juga Ahlul Kisah, iaitu keturunan Sayyidina Husain, keturunan Sayyidina Hasan di situ. Jadi cintailah orang yang mencintai mereka. Siapa yang buat Fatimah marah, dia telah buat aku marah, kata Nabi SAW. Siapa yang buat aku marah, dia telah buat Allah marah. Bila Allah murka, itu yang ditakuti. Itu ada hadis tu Nabi SAW. Jadi ditakuti yang Sidorjo ke Dol ke Dolah ke ni menyatakan kepada syarifah ini, ini keturunan Nabi. Pui, na'udzubillah min dzalik. Ada sampai begitu. Jadi ditakuti orang itu kena balasannya di dunia dan di akhirat, dijauhkan daripada yang bukan said ni kahwin dengan syarifah. Tetapi ada ataupun tidak yang bukan said kahwin dengan syarifah, ada. Tetapi semuanya, kebanyakannya orang-orang yang baik. Ada ni kafaah, ni bab kafaah. Itu bab daripada suami tadi ya, dengan isteri. Ni bab kafaah. Saya kena lanjutkan pasal ini, kena cakap yang terang-terang dulu. Jadi suami dengan isteri, isteri bekerja untuk menunjukkan kesyukuran. Sebenarnya isteri bekerja untuk membantu suami. Isteri apabila suami sudah kasih peluang untuk bekerja, ialah untuk membantu suami. Niat isteri itu untuk membantu suami. Jangan isteri nak syok, nak pemerambut. So saya buat ni untuk suami, tapi tempat rumah rambut kau tu kau buat sembarangan. Kau pakai tudung, kau nak pemerambut buat apa? Untuk suami. Sembarangan tempat rumah. Saja syok nak keluar, nak hang out dengan kawan. Tak boleh, itu haram punya kerja. Duit isteri yang macam itu tidak ada berkat. Mula-mula yang nampak banyak, tapi hidup tidak tenang. Kerana apa? Dia tidak bersyukur. Rezeki yang Allah beri itu kerana niatnya untuk membantu suami. Sebenarnya suami dia pun beri peluang untuk bekerja, untuk bantulah. Fikir isteri nak membantu, tapi isteri pun sebenarnya kemot, bakhil. Untuk sedap diri dia, baju banyak, kasut banyak, handbag banyak. Suami dia siang malam bekerja. Suami dia siang malam bekerja. Jadi apabila isteri-isteri begini, ni tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Apabila jadi begini, janganlah meringik-ringik di atas tikas semaya. Ya Allah, aku nak rezeki. Ya Allah, ya Allah, aku nak rezeki. Jangan meringik. Kerana apa? Kerana Allah sudah sampaikan janjinya. Allah tidak pernah mungkiri janji. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu semua bersyukur, aku akan tambah. Bersyukur, tolong suami. Bukan suruh
supply je suami duit, suami pula relax, tidak. Bantu suami. La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah. Tapi Allah sebut wala in kafartum. Dan jika kamu kufur nikmat tu, tidak bersyukur lah, buat perkara macam ni lah. Inna azabi la syadid. Sesungguhnya azab aku amatlah keras. Jadi kalau isteri macam itu, muhasabah sendirilah. Tapi suami, sekali lagi saya ingatkan, jangan minta isteri bayar, biar isteri sendiri bersuara. Malulah sikit, gentleman lah sikit jadi suami. Dan wanita adalah maruah. Bila suami suruh pergi kerja, bukan suruh pergi kerja, bila suami izinkan untuk bekerja, maka bantulah suami tu apa yang boleh bantu. Jangan suami dah izinkan bekerja, balik lambat, nak pergi mana suka. Minta izin dengan suami dengan beritahu suami, dua perkara yang berbeza. Wanita wajib minta izin pada suami, bukan beritahu suami. Apa tu minta izin pada suami? Bang, saya nak pergi ke sini lepas ni boleh? Itu minta izin. Tidak boleh lah, tak boleh lah, awak balik lah, saya nak makan ni, saya ingat awak nak masakkan saya. Okey lah, itu minta izin. Minta izin lagi satu, bang, saya nak pergi ke sini, lepas ni boleh? Oh, tak boleh lah, awak masakkan saya lah. Suami cakap yang sama juga. Awak ni tak boleh nak hati masak, saya nak keluar lah lepas ni. Itu kurang hajar. Itu kurang hajar. Itu bukan beritahu, tu demand. Haram, tidak boleh. Setiap langkahnya tidak diberkati. Takut-takut langkahnya tu dilaknati. Setiap langkah. Wanita tak fikir ini. Sebab tu sekarang banyak wanita bertudung tapi tidak tutup aurat. Sebab apa? Hati kosong. Saya solat, saya pergi, ramai wanita di masjid, tapi kurang hajar dengan suami. Sedangkan suami sudah nasihatkan. Sebab itulah Nabi SAW sebut, banyak wanita di... banyak cakap, pandai Pak ni. Dengan suami kurang hajar. Tidak guna solat tahajud sampai 1000 rakaat pun. Macam cicit Nabi SAW, Al-Imam Ali Zainal Abidin. As-Sajjad, tu sajad. Sajad Malaysia lain, sajad Arab lain. Ni As-Sajjad, iaitu sajad dia. As-Sajjad sebab dia orang banyak sujud. 1000 rakaat satu malam. Al-Imam Ali Zainal Abidin, dia 1000 rakaat. Isteri kalau buat 1000 rakaat tapi tunduk pada suami, Masya Allah. Tapi isteri kalau buat 1000 rakaat, solat duha sampai 6 rakaat dengan zikir ribu-ribu, selawat ribu-ribu, ditakuti seperti jiran Nabi SAW atau jiran para sahabat. Ada sebut perempuan ini, dia solat malam, dia puasa, solat pada waktu malam, maksudnya solat malam, kemudian dia berpuasa pada siang hari, tapi dia menyakiti hati jirannya. Hati jirannya dia namimah, dia buat mulut, mengumpat, kata orang ni, kata orang ini, buat cerita, fitnah sana, fitnah sini. Jiran-jiran, hak jiran tu besar. Apa Nabi kata? Hiya finnar, dia ni neraka. Walaupun dia solat, itu dia mengata jiran dia, ini derhaka pada suami. Tak tahu level mana punya neraka tu.